Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ya Allah, lapangkan dadaku, permudahkan urusanku, rungkaikan simpulan pada lidahku. Moga-moga mereka faham akan kata-kataku. Ini doa Nabi Musa. Nabi Musa dia berdoa ni sebelum Al-Quran, doa ni Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi nak bercakap ni macam Nabi Musa, dari sejarah disebut dia pernah memakai bara api terkena lidah, jadi dia agak kecek tu kurang jelas. Jadi disebut dalam Quran Nabi Musa baca doa ni lah supaya cakap tu biar orang faham apa yang kita cakap. Jadi kita dah baca, anak-anak kita dah baca doa ni. Baguslah. Jadi supaya juga malam ni. Dan malam-malam sebelum ni, selepas ni, kita baca sama doa ni. Kadang-kadang kita tak tahu, kita berada di hadapan ni, kita tak tahu apa yang tuan-tuan semua faham ke tak faham ke. Nak suruh Allah bagi permudah supaya sapa dengan molek mesej ataupun maklumat yang kita sampaikan. Jadi sebelum kita masuk sambung kepada pengajian kita ni, saya nak menyebut beberapa perkara lah mewakili pihak masjid lah katanya, untuk sekadar untuk maklumat kita semua lah, iaitu mengenai anak-anak kita yang hadir ke masjid yang memang dah mari masjid. Cuma bila anak-anak ni biasalah bisi-bisi sikit dan main-main kita. Cumanya kita sebagai ahli masjid lah maknanya. Kita cuba kawal sedaya mampu kita lah, bukan nak ketat sangat tu jadi macam askar tu tidak lah maknanya dengar kata, tapi sekurang-kurangnya kita berusaha. Itu yang pertama. InsyaAllah masa anak-anak kita semaya di soft belakang tu, InsyaAllah pengawal yang kita lantik tu, kita mohon kerjasama lah supaya tengok juga anak kita semaya. Lepas tu kita perhati kurang bising lah insyaAllah. Jadi sebenarnya mungkin kita tahu kita salat Jumaat. Jadi sahabat kita yang jaga soft kanak-kanak ni, dia tak ada semaya Jumaat. Jadi kita serah pada Allah. Mungkin lepas ada dia lebih pada kita, tak tahu. Yang kedua, anak-anak juga, anak-anak kita yang dah mari ke masjid tu, kita dah mula ada kelas fardu ain kita nak didik sana. Hari Sabtu itu mula, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Maknanya malam ni malam ke-4. Jadi anak-anak kita mari selepas maya yang pergi ke sana, dia ada aktiviti belajar solat, belajar mengaji dan sebagainya. Jadi kita sebagai ahli masjid kita kena terima lah anak-anak kita mari dah. Cuma kita bagi pengisian yang sesuai. Jadi alhamdulillah malam ni kita sambung semula. Hukum 5 dalam hukum tajwid ini dah banyak dah juga masa ni, sebab masa terakhir dah, iaitu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Masuk, idgham ni masuk bila dengan tiada gunnah, dengung. Tak ada dengung. Okey, hak ni contoh. Cuba baca contoh ni. Ni contoh sebelum ni. Iaitu idgham ma'al gunnah. Okey. Dia kena proses ulangi-ulangi macam ni, walaupun
Kita kata belajar yang kecil lagi tapi perlu pada ulangi. Hukum 5 kita tahu tu. Cuma dari segi tulis Syekh Usmani tu kita kena perhati dan kena ulang-ulang, perhati dan juga baca supaya kita lebih kenal, lebih cek tempat tu dan kita boleh baca dengan tepat. Ya. Sebagaimana yang saya sebut sebelum ini juga, tuan-tuan semua ialah ibu-ibu dan ayah-ayah saya. Jadi kalau ada kesilapan tu, kita boleh tegur insyaAllah. Kita akan sama-sama perbetulkan. Okey, ni kita undur sikit iaitu idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah ni maknanya nun mati. Okey, tengok semula tajuk asal kita iaitu nun mati atau tanwin. Dan perlu kita ingat tanwin juga adalah nun mati. Sebab kita baca tu bunyi nun mati cuma tidak ditulis nun sahaja. Jadi, semula idgham ma'al gunnah kita baca masuk dengan beserta dengan. Huruf dia ingat lagi? Ya, waw, nun dengan mim. Betul tak? Seperti yang ada tulis cantik tu. Tengok semula, betul tak? Maknanya nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada ni. Jadi nak masuk daripada kita baca nun mati ataupun tanwin tadi, nak masuk kepada ya contohnya. Ataupun nak masuk pada waw. Nak masuk nun atau nak masuk pada mim, salah satu. Sebelum masuk dia tu kena dengar dulu. Itu maksud idgham ma'al gunnah. Masuk tapi dengan ada beserta dengar. Tengok contoh yang pertama. Ayyadriba. Dengar dulu. Tak say ayya ataupun yang sebut dah sebelum ni. Kita perhati huruf waw dengan ya ni. Kita bagi dua dengan nun dan mim. Dari segi tanda bacaan dalam resam Usmani. Kita perhati betul-betul. Kalau kita kurang perhati, kita perhati macam ni. Walaupun sama-sama idgham ma'al gunnah tapi tanda dalam resam Usmani dia berbeza. Kita perhati untuk ya dengan waw. Kalau sebelum dia nun, contoh ayyadriba. Ya dia ni ada sabdu ke tak ada sabdu? Berarti kita ada sabdu lah. Sebab tulisan semua ni memang ambil daripada Al-Quran Resam Usmani. Jadi tepat dah tu. Ya dia tak ada tanda sabdu. Selagi kalau waw pun sama juga. Min waliyin. Waliyin. Sama juga, waw dia tak ada tanda sabdu ataupun tasydid. Ada? Okey, itu nun. Kalau tanwin sama juga. Katsiran wa yahdi. Okey, waw dia ni ada tanda sabdu lah. Ada tak? Katsiran wa yahdi. Ada lagi contoh ya dengan waw lagi? Okey, tak ada. Okey. Selesai benda yang ulangi. Kalau bagi tu boleh kemas semula ada. Okey, semula waw dengan ya kalau hukum idgham ma'al gunnah ni sebelum dia nun atau sebelum dia tanwin jumpa dengan waw ataupun ya, waw ataupun ya tadi ada sabdu ke tak ada sabdu? Tak ada kan? Kalau yang kedua, kategori kedua nun dengan mim. Okey. Tengok contoh untuk nun dulu. Okey, nun bertemu dengan nun juga. Ni. Okey. Nun mati yang pertama, yang kedua jumpa nun iaitu sini. Huruf nun yang kedua tadi tu. Yang pertama tak kira dah sebab semua nun mati tu tak. Yang kedua tu ada satu. Kita baca an nafsin. Anna. Nak ceritanya kena dengung situ. Kena ada kepada apa ni? Kena duduk situ tadi dah gitu. Anna tu dengung maknanya.
Kalau kita direct baca an-nafsin tu tak ada dengar panggil. Kalau ada dengar tu kena duduk situ. Sekadar 2 harakat. An-nafsin. Anna. Okey, berarti nun dia ada sana satu. Okey. Untuk nun. Lagi untuk mim. Okey, ni. Nun mati, okey, hukum asalnya nun mati bertemu dengan mim dan mim tu ditanda juga dengan tanda satu. Kita baca lagu mana? Bibir kita hafal selalu. Jadi nun tak bunyi dah sebab nun diserak masuk dalam mim. Kita baca mim mam. Boleh buat ke tidak? Bibir kita hafal dulu. Mim mam mana. Mim mam mana. Jadi tak payah sebut dalam nun tu. Tak payah sebut mim man mana. Tak payah. Seolah-olah walaupun tulisan nun tu ada tapi pada baca tu nun tak ada langsung. Sebab diserak masuk tu maknanya idgham. Masuk dalam huruf yang kedua dan yang kedua ditanda satu. Okey. Ulangi baru ni. Cuma nak kemas. Ingat lagi tak apa sebab apa ya dengan waw tak ada tanda satu. Nun dengan mim ada tanda satu. Ingat lagi tak beza apa gitu. Sedangkan semua empat-empat ni dengan makrunah belaka. Tapi tanda baca dalam Mushaf Utsmani berbeza. Sebab tahu sebab apa? Tanda baca ni juga sebenarnya mempengaruhi cara kita baca. Sebab apa tak tanda sabdu? Sebab apa tanda sabdu? Okey, parti semula untuk iya dengan waw. Kalau contoh kita nak cuba apa ni? Gabungkan antara hukum tajwid dengan penulisan Utsmani lagu mana. Biar dia belajar molek. Mana bila kita faham tajwid. Kita faham Rasul Utsmani lagu mana penulisan dia, kita belajar dia tu baru jadi molek. Kalau kita tak faham tanda maknanya apa ni tanda ni membantu juga kita. Tak. Okay, contoh kata ayat riba tadi, contoh saya tak tanda sabdu. Katalah dalam Utsmani ni ada tanda sabdu. Contohlah. Tapi kita tak kecup lah ni. Ini contohlah. Nak suruh kita tukar-tukar letak sini supaya kita main kan supaya kita mudah biasa insya-Allah. Kalau ya ataupun wa tadi ditanda dalam penulisan Utsmani, kira-kira masuk selalu dalam ya. Contoh kan? Ayya. Kalau gini idgham ma'runah, nun tak bunyi sebab nun serak masuk sepenuhnya dalam ya selalu. Dan kita tak ada dengar. Jadi ayyadriba. Kalau ditanda lagu tu dari segi kalau kita faham dari sudut tanda Utsmani tadi. Supaya juga ni min waliyin. Kalau ditanda dengan satu sini contohlah. Tapi tak ada. Mesti kita baca sebab ada satu nun tu diserak masuk dalam wa dah. Jadi miwaliyin. Miwa. Tadi hilang satu, hilang dengar dah. Dah. Sebab itulah dia tidak tanda dan kita kena dengar dulu. Tapi walaupun dengar, dalam dengar tu mulut kita tu sedia nak masuk dah lepas. Kalau wow. Nak sebut kat mana? Wow. Muncul mulut tak? Sebelum sebut wah tu kena muncul mulut dulu. Kalau tak muncul tak jadi. Tak jadi lah wah. Kena wah. Muncul mulut tu baru sebut. Tengah-tengah sebut tak semua muncul mulut. Jadi saja. Nak sebut wah kena muncul dulu baru bunyi suara. Wah. Betul tak? Jadi bila kita dengung dalam min tadi, min waliyin tadi, masa kita dengung tu bibir kita sedia masuk wah dah sebab idgham tu masuk dari wah tu. Jadi min waliyin. Sebab tu dipanggil idgham ma'runah. Masuk dah tu. Cuma tak masuk sepenuhnya selalu macam nun dengan mim. Kalau mim man tadi mim mana tu masuk selalu sebab ada satu. Kita tengok dari sudut pandang ni pula, Mushaf Utsmani pula. Bukan dari sudut tajwid. Dah. Kaedah penulis tu lagu mana dia ulama Quran ni dia fikir nak tanda tu ada makna dah.
Ya. Okey. Kalau hak atas ayya. Tak ada sabdu kan? Kalau ada sabdu bunyi ayyadriba. Tak ada dengung dah. Tapi bila disebabkan tak ada sabdu, kita baca. Bila kita sebut ya, kita buat dengan mulut kita. Ya. Kena sengih dulu. Ya. Kalau tak sengih, ya. Tak judge. Jadi kena nak sebelum tubik suara, gerak mulut tu. Ya, baru tubik. Sebelum sebut wah, baru tubik. Nah, sama juga. Ya. Jadi sebelum masuk ya tu, dengar dulu. Ayyam begitu. Tak boleh lagi kau sin. Ayyam. Dia masuk dah, cuma dalam bentuk dengung. Macam miu waliyin. Nak pergi lain dulu. Miu waliyin. Miu selalu masuk satu. Itu cik kaedah baca dia. Nah. Dan kena dengar. Okay. Macam mim mana ni? Okay. Dia baca seolah-olah. Tak ada nun. Maksud tu dalam mim dan satu di atas mim. Okay. Lagi? Bala min rabbikum. Masuk selalu. Nampak dah ni? Sebab apa ni? Tanwin ni kita tak nampak nun dia. Cuma kena perhati gitulah. Ataupun kena tulis semula. Ni. Bala. Tapi sebut sama tanwin dah. Tanwin ni insya-Allah kita faham lah. Okey ni idgham ma'al gunnah. Ingat tu ya mudah ya waw mim nun. Nun mim. Okey ni sama juga. Okey. Sambil kita tengok cuba kita baca untuk kita lah maknanya. Lagu mana macam tadi. Okey kalau untuk iya hisabai yasira saya tarik panjang itu nak suruh tahu mana dengar. Kalau dengar kita baca sungguh 2 rakaat qada panjang dengar. Hisabai yasira bayya. Panjang nak suruh nampak, nak suruh dengar. Kita tahu mana tempat dia kan. Kita baca 2 rakaat dengar. Hisabai yasira. Gitu. Bayya. Okey kalau nun ayyafqahu okey bahagian ni amilatun nasibah tun tarik. Kalau kita gaduh tak cukup dengar amilatun nasibah. Kalau kita dengar apa tu? Supaya anak-anak kita mengaji Iqra' kan dia ataupun mengaji surah lazim lagi. Dia tak cara mana tajuk budak-budak kita suruh baca dulu dah. Kalau kita pun tidak ambil usaha untuk belajar tajwid dan kita baca semua tu juga, jadi tak ada beza lah. Kita kena usaha. Amilatun nasibah budak-budak baca. Jadi kita kena baca lain sikit. Amilatun nasibah lan nadkhulaha. Kena biar lama sikit. Lan nadkhulaha bisultanin mubin. Nim tu masuk nim selalu. Tak bunyi dan nim. Kalau nim, kalau bagi 2 ni kan. Kalau kita tulis bumi n i n. Mesti kita baca bisultanin mubin. Betul tak? Tapi disebabkan hukum ni idgham ma'al gunnah. Jadi masuk mim tu. Mim dan dengung atas mim. Bisultanin mubin. Okey, merah. Betul? Anman. Ingat anman jadi nun tak bunyi langsung, ambil mim selalu. Amman. Saya nak amman ni pengen ingat pula nak baca satu benda. Kita baca kan juzuk amma surah An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim.
Amma yatasaalun. Okay. Kalau kita tak tengok Quran tu, amma yatasa tu dia lagu mana? Agak-agak. Tak tengok agak. Amma yatasaalun. Amma tu dia lagu ni. Ataupun boleh buka aku. Aku takut saya salah. Gitu. Mereka ya. Amma yatasaalun. Cuma saya nak cerita sini ya. Amma ni sebenarnya asal dia idgham ma'gunnah juga. Tapi yang sudah di panggil proses dia dah bagi siap kita. Kita baca amma. Asal lagi ni asal dia. Nak kena comel tak comelnya bahasa Arab. Asal lagi ni ma. Gitu asalnya. Amma yatasaalun. Makna dia kalau kita pecah ni, okay. Makna dia tentang ataupun mengenai. Apa? Yatasaalun. Mereka semua ni saling bertanya. Mu tanya aku tanya mu. Mengenai apakah yang mereka semua duduk tanya-tanya ni? Cerita pasal hari kiamat kan. Bagi kiamat ni tanya-tanya. Mu tanya, apa ni? Apa begini? Saling bertanya. Ma yatasaalun. Asalnya ma. Mengenai apa? Mengenai apakah mereka semua ni saling bertanya-tanya ni? Jadi, kalau tengok sini, nun mati bertemu dengan mim. Bukan hukum idgham ma'gunnah tadi kan? Jadi, nun ni diserak masuk ke dalam mim. Dan bila kita tulis, kalau kita tulis semula, ma. Kalau mengikut tulisan Rasak Osmani yang kita dah tengok dah sebelum ni, okey, yang bagi atas, nun tu mesti tidak ditanda. Ingat lagi, kalau nun yang dibaca dengan izhar sahaja mesti ditanda dengan tanda mati. Kalau tak dibaca, kalau selain pada izhar, kalau iqlab ditanda mim kecil. Selain pada izhar, selain daripada iqlab, kalau tanda mati biar kosong gitu ya. Okey. Okey, asal ni betul? Ma. Lepas tu disebabkan idgham tadi, nun dengan mim, kalau idgham ma'gunnah atas mim tu ada satu ke tak ada satu? Ada lah. Okey, ada satu. Kalau kita ni, kita cuba bayangkan kalau kita ni ahli Quran tu nak kaedah-kaedah mana, cara dia buat tanda tu. Jadi kita baca nun bunyi tak nun? Tak bunyi sebab masuk dalam mim. Ia doa ma'gunnah. Amma. Tapi itu saya kata tadi, dalam Quran tu dibagi proses yang tu. Ni sebenarnya mengenai apa? Dia gabung dua ni, dia jadi gini. Mim ni dia buat ada kaedah dia lah. Jadi dia gabung dua ni, jadi lagu ni amma. Sebenarnya anma. Cerita panjang sebenarnya. Kita tak nampak ni sebab kita boleh lihat siapa. Amma. Dan itu ada di sebalik tu ada untuk idgham ma'gunnah. Banyak nak korek dah. Hak depan mata pun kita tak jumpa cari dah. Ni hak di sebaliknya. Telitah tak disebab kita jumpa amman tadi. Ada banyak lagi benda-benda gini. Bila kita tahu kita rasa seronok ni. Banyak lagi sebenarnya rahsia Quran ni. Kita tengok untuk waw pula. Khairun wa abqa. Dengar? Wa abqa. Lepas tu min warai muncul mulut selalu sebab dah masuk waw dah, cuma ada dekat dia dengar. Wa.
Yalah, selebihnya kita orang baca. Ni tengok tu. Kita baca, kalau nak baca pun boleh. Dan kita ni ada jawapan dah ni. Kalau ke Excel tak aci aja jawapan dah. Jadi kita sama-sama perhatilah ayat panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Okay. Kita nak baca ke apa, tak baca ke apa, tapi yang penting tapi kecil lah tulisan tu tak. Yang boleh buka Quran pun tak apa. Al-Baqarah 18 hingga 23. Kita sekarang ni kita dalam tajuk itu Ahmad Arun lah. Cuba kita perhati nak kata nak panah-panah perangai main. Kita lepas banyak tu izhar, ikhfa, idgham ma'arun lah. Apa ikhlab. Cuma idgham bila gunnah kita masuk. Ayat pertama tu ayat 18 tu kecil nanya ni dah. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Okay. Saya tengah ni, saya cuba buat semula. Saya tak hafal juga. Tapi sebagai satu kaedah, saya pun boleh belajar atau boleh belajar, kita terus buat. Kita terus tulis semula ayat-ayat tadi dengan tanda baca yang betul supaya kita nampak ni tadi ni hukum ke apa ni? Ni hukum ke apa? Saya pun ingat juga tadi. Kita tulis semula ayat 18 tadi. Kita boleh perhati dalam Quran. Okey, mula-mula dengar. Summun bukmun. Okey. Umyun. Jadi yang ke bawah ni temuan. Summun bukmun umyun. Fahum la yarji'un lah. Tulis mula. Apa mungkin ambil masa sikit tapi cara kaedah ni pun boleh membantu kita juga dah. Kita tulis mula, kita tulis 2 bagi. Ya biasa dah, bila kita nganai kan, tulislah ke bawah. Bila kita tinggi jadi ke mana? Jadi dah kata dah. Ya. Kita tulis mula. Summun bukmun umyun. Fahum jauh sikit, buat tanda. Ada tanda baca ayat banyak kan? Fahum la yarji'un, betul tak? Fahum la yarji'un. Okey, ni langkah pertama. Kita semua boleh balik ke boleh cuba-cuba. Baca ayat, perhati tanda, tutup Quran, tulis semula, sekali dengan tanda-tanda dia lagu mana. Ya. Ginilah anak-anak kita, adik-adik kita yang masuk sekolah tahfiz lagi ni cakap dia. Dia sebutik dan hafal sebut Quran kan. Jadi disediakan sebut Quran yang macam ni. Tapi buka-buka tu ada garis dengan kosong, tak ada berapa tulisan. Lepas dia hafal semuka, lepas ulang ustaz dia, buka tu kena tulis mula dengan tanda-tanda sekali, dengan biar betul, jangan biar salah. Dan kita bukan tujuan nak hafal, tapi tujuan
kita belajar ada tanda-tanda tu ada makna belaka. Jadi kita nak terah pusing. Apa ni kita belajar tanda ni makna apa? Okey. Tanda ni makna apa kita cuba. Okey, kita terbalik proses tu. Kita tanda dulu. Kita tak apa ni tanda gini betul ke tak? Okey. Okey. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Okey, ni saya ingat ni. Tanda ni kalau salah boleh tengok dah kan. Sebab kita consider ilmu ni kita kena consider tapi cerita tu hanya tak ada rahsia sebenarnya. Kalau ilmu nus ni ilmu sesat memang dia dah. Kalau orang mari kat kita dia kata ni keraci ya. Mengambil ayat ni membaca ayat. Ini power ni yang dia cerita kat orang. Tu ada tak betul kalau dia kata jangan buat kau kan. Kalau ini betul, yalah, ceritalah semua orang. Dah benda betul. Okey, semua so ni memang dah bagi depan. Okey. Semua ada satu. Berarti. Nah. Okey. Semua. Okey. Sini ada tanwin, bagi depan tanwin, bagi dua depan betul tak? Dan kita tinggal nak tanda kena tengok juga selepas dia apa. Kalau kita pakai letak tanda je tengok depan ni kan ni. Silap kena faham pula. Tengok dulu selepas dia apa nak tahu hukum gapo dah. Summa bukmun jumpa ba. Okey, bela daripada semula. Okey, tanwin ataupun mati temu ba ni hukum iklab. Iklab ingat lagi, izhar dengan iklab dia tak sama. Izhar mesti ada tanda tanwin dia sama gitu. Dia kalau ada depan dia mesti sama kat parisa. Kalau izhar. Kalau iklab mesti tanda betul dan ada mim kecil. Kalau selain pada izhar dan iklab tanda ngadak sama, ya. Kita belajar tu dah. Okay. Jumpa ba iklab jadi bila iklab mesti tanda tanwin dia satu kat ni. Satu mim sini. Sebab jumpa ba. Ya. Okey, bu, betul bu. Okey, kaf biasa mati. Summa bukmun. Okey, iklab betul tak? Okey. Mun jumpa dengan ain. Ada siapa ingat ada ain ni apa? Mun ni dia apa ni panggil? Tanwin bagi depan juga. Bagi dua bagi depan mun. Cuma sekarang ni kita tengok lepas dia apa? Lepas dia ain. Kena tahu apa dia ain. Kita ingat dah al-hin kha'ahu. Al-hin kha'a. Ada a. Ni huruf izhar. Huruf ain ni huruf izhar. Jadi bukmun ada mim ada sabdu tak? Tak ada. Summun bukmun. Okey, mun. Bila izhar mesti satu kat betul, satu kat balik. Sebab jumpa ain. Okey. Summun bukmun. Okey, jumpa ain. Umyun. Okey, mim mati. Okey. Ya bagi depan dua juga yun. Tapi tengok lepas dia huruf fa. Okey, fa ingat agak apa? Dah. Balik semula daripada fa huruf apa? Fa ni masuk dalam huruf yang banyak tu. Kita cek akhin kha'ahu izhar. Okey. Iklab ba sebut aja. Idgham al-gunnah tak ada. Ya waw mim nun. Tak ada fa. Idgham bila gunnah tak masuk lagi ataupun masuk dah sikit minggu lepas. Lam dengan ra. Fa ni masuk dari ikhfa. Ikhfa banyak tu fa. Okey, kita kata tanda tanwin kalau selain pada izhar dengan iklab mesti tanda dia ngadak sama. Jadi kena macam tanda ni. Satu kat ni, satu lagi pun kat ni juga. Betul ke tak? Betul atau tidak? Kita tanda kita. Sebab jumpa fa. Fa huruf ikhfa. Okey. Fahum la yarji'un fa. Ini mati. La. Okey. La ni nak tahu kan? Tak tahu kalau buka Quran memang tak aci lah. Tapi nak belajar nak tahu. La tu
di atas alif dia tu ada tanda mati ke tak? Tengok Quran tak ada tengok. Minta tahu. Dia tak ada tanda. Cuma nak royak lah. Nak tanya dan nak royak. Bila hukum mat asli dia panggil. Contohnya la, li, lu. Contoh kan mat asli. Kalau li tu masih lam ya. Kalau lu tu lam waw. Betul tak? Kalau mat asli, huruf alif waw ya yang belakang tadi tu tak ada tanda apa-apa. Macam la ni pun tak ada tanda. Kita tak boleh tanda atas alif tu tanda mati. Tak boleh. Jadi tak betul lagu ni je. Tanda baris tu baris atas tu di atas lam sahaja. Ada tempat dia di waw ataupun ya ni di tanda mati ada. Tempat dia panggil lembut apa tu? Dia panggil maklin dia kan. Maliki yaumiddin. Yau. Yau tu waw tu ada tanda mati sebab yau dia bukan mak asli. Tapi kalau mak asli yu tak ada tanda. Macam ni juga la, fahum la yarji'un. Okey, atas mati bawah ji. Ni sama juga. Tengok ni mak asli sebab bagi depan dan selepas dia waw. Jadi atas waw tu tak ada tanda apa-apa. Perhati belakang. Kalau kita pergi tanda mati atas dia, tak tepat ikut Ustaz Osmani. Okey, fahum la yarji'un. Nah, boleh bagi dia. Kalau kita tahu bahasa Arab, kan boleh dikau kita tahu bagi atas. Dia tak jadi bagi bawah, atau bagi depan. Gitulah kaedah bahasa Arab tu, tak ada apa. Jadi kita berarti kita mati nak. Okey? Jadi hukum apa dia di sini? Semua ada iklab. Dah, ada mim kecil betul tak? Mun hukum izhar halqi. Jadi tak ada dengung. Umyun ikhfa. Ada dengung. Okey. Iklab pertama ni ada dengung. Betul? Hukumun ni izhar tak ada dengung. Yung jumpa ngafa ikhfa hakiki ada dengung. Fahum la yarji'un. Hukum mim mati tak belajar lagi dah. Kita belajar hukum nun mati dengan tanwin dulu. Jadi gitu lah. Jadi kena bagi apa ni? Kita kena bagi hak dia lah. Kalau huruf tu ada dengung bagi hak dia maknanya. Kalau kita tak cukup dengung nanti salah dia tuntut kita kan hari kiamat ni tuntut kita. Dia kata, apa membaca aku? Mim kata. Apa membaca aku tak ada dengung? Dia tutup dengan kita juga lah kita. Dia kata, dah lah tak belajar. Agak gitu. Kalau kita dah berasa belajar, tak ada masalah. Kena bagi hak dia. Mim tu hak dia kalau bila sabdu kena dengung. Bila ikhlas kena dengung. Bila izhar jangan dengung. Ada hak dia berlaku. Okey, jadi baca dia. Mum kena dengung. Okey. Bila masa dah. Dekat mun tadi tu ada dua kali dengung, pasal tak? Kalau kita perhati tu. Ada dua tempat dengung. Jadi ada asal lagi sini. Betul. Ada siapa-siapa nampak tak? Ada satu dekat mim sabtu tu ada dua dengung, dua kali. Maknanya satu dengung, dua harakat. Dua dengung, empat harakat di situ. Dengung saja. Okey, satu yang mula-mula sekali mim sabdu. Dalam tajwid ni dia panggil wajibul gunnah ataupun wajibal gunnah. Baca juga. Dua huruf ya. Nun sabdu ataupun mim sabdu. Dua huruf ni bila dia bersabdu atau bertasydid kena baca dengan dengung. Sum dengung. Tadi tu dengung. Okey, tu yang pertama dengung. Dengung yang kedua lepas kita sebut mun dah, nak masuk bab pula ikhlas. Pertama sum, yang kedua mun. Ada dua tepat tu. Kita tak bagi hak dia ataupun kita dengung salah tepat lah. Tak cukup lah. Kita bagi sikit ni lah. Tak. Jadi kita baca dia dengan sum dengung dah sah. Lepas mun
Mun apa? Dengung sekali kedua. Mun itu tak ada dengung sebab izhar. Mun selalu. Mun yafa dengung. Ifa hakiki. Jadi saya baca dia summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Lagi ya. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Nanti gue saya itu dah. Atau nak apa baca kita semua nak. Saya aja. Ini kata perhati terjadi juga dah. Ada satu setengah ayat tu jujuk dengung. Ataupun jujuk izhar belaka, tak ada mikir. Tak ada izhar apa habis. Tak ada mikir. Kena perhati lah. Ada hari ni kita boleh satu lagi kaedah. Terang buat gini kat rumah. Tengok tanda tutup buat semula, tanda tu betul. Tanda ni membantu kita insya-Allah. Di samping kalau dalam ni ada yang ada warna tak. Merah, hijau, ada tanda belaka. Itu membantu juga. Tapi bila kita faham tanda pun sangat membantu tu kalau kita betul-betul faham lah. InsyaAllah. Okey, yang semula insyaAllah kita masuk itiram. Bila ulam dengan ra sahaja. Lebih insyaAllah. Jadi kat dulu. Mudah-mudahan kita seronok belajar Al-Quran. Baru belajar baca. Lepas ni baca tafsir pula. Terjemahan dan sebagainya insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.